Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من أتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. قال الله تعالى أيضا في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan memperbaiki, Allah akan mengelakkan amal kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Man yuti'illah wa rasulah, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai musik sebagai berpuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah dirahmati Allah. Seperti biasa, pertama dan selama-lamanya kita sama-sama berpanjatkan setinggi syukur kita, alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Kita dapat pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk solat berjemaah, kemudian untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan video yang kita buat pada malam ini semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Jadi kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sentiasa memberikan kelapangan kepada kita, khususnya kepada tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, untuk terus istiqamah berada dalam majlis ilmu. Apabila Allah melapangkan kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu, itu tanda Allah Subhanahu wa taala nak bagi diri kita ni jadi baik. Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita ni jadi orang yang berilmu. Tanda Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita ni faham tentang agama dia. Allah lapangkan masa kita untuk terus berada dalam mana-mana majlis ilmu. Dan saya yakin tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah sekalian, yang ada di hadapan saya ini, bukan sahaja pada malam ini saja, pada malam-malam lain juga, pada malam-malam ustaz-ustaz lain bagi kuliah pun, ingat tuan-tuan dan puan juga antara orang yang meramaikan, mengimarahkan, memakmurkan majlis ilmu tersebut. Jadi itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada tuan, tanda Allah sayang kepada kita. Allah lapangkan masa kita untuk terus mencari ilmu supaya kita lebih faham tentang agama kita, supaya amal ibadat kita lebih tepat, lebih baik berbanding dengan yang sebelum ini. Dan bila kita berada dalam majlis ilmu juga, kita niatlah mudah-mudahan bukan sahaja untuk kita, tetapi kita niat juga mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kita sampaikan ataupun sebarkan kepada orang lain, terkongsikan kepada orang lain.
So, teringat saya kata-kata Allah Ibn Mubarak, bagaimana satu ilmu itu boleh lekat dalam diri kita. Dia kata ada 6. Ini saya ulang lah, saya pernah sebut sebelum ni. Mana ingat-ingatlah, kalau yang tak ingat mungkin boleh refresh, ingat semula. Kata Ibn Mubarak ada 6 perkara yang kalau kita buat betul, insya-Allah ilmu yang kita belajar itu dia akan lekat dalam diri kita. Yang pertama disebut adalah husnul niyah, iaitu niat yang baik. Kita duduk dalam mana-mana bersebut niat kita tidak lain dan tidak bukan nak mencari salah orang. Bukan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beritakan kita untuk tambah ilmu, untuk cari ilmu. Niat kita tidak ada lain kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Husnul niyah, niat yang baik. Kita duduk dalam bersebut bukan nak cari salah orang, nak tengok kelemahan sana sini, tidak. Tujuan kita kerana Allah untuk nak baik diri kita. Itu yang pertama, husnul niyah. Yang kedua kata Ibn Mubarak, nak bagi ilmu tu lekat dalam diri kita ialah kita nak husnul fahmi. Maknanya kita kena faham betul-betul. Cuma dia mungkin waktu giliran saya pergi kuliah ni bukan benda yang baru sangat, kan? Benda yang kita dah biasa dengar. Jadi kita dapat lebih peringatan. Tapi kalau ada perkara-perkara yang para asatizah kita susah kita mengajar kat depan ni, benda yang baru, kalau kita rasa macam kurang faham, kita boleh tanya. Mudah-mudahan kita jadi lebih faham. Itu yang kedua. Yang pertama tadi husnul niyah, yang kedua husnul fahmi. Bila dah faham, pergi yang ketiga. Yang ketiga kata Mubarak al-hifzu. Hifzu ni maknanya hafaz. Dan niat dah baik, dah faham, kemudian kena hafaz. Hafaz ni maknanya ingat dalam diri kita lah. Kemudian yang keempat, nak bagi ilmu tu lekat selepas daripada hafaz adalah al-kitabah. Kitabah ni maknanya kita tulis. Jadi alhamdulillah kita masih kita alami ramai yang ketiga pun dah selesai dah, al-hifzu. Kan? Kalau dapat kita tulis tu lagi baik. Kalau ikut Imam Syafi'i akhlak dia dapat satu ilmu, dia akan tulis di atas tangan ini, kan? Sahabat tanya kan, kenapa tulis ni untuk apa? Kalau tak nampak pun tanda adab dengan ilmu. Baik, itu yang keempat dah. Yang pertama tadi husnul niyah, niat kena baik. Yang kedua faham betul-betul. Yang ketiga hafaz. Yang keempat al-kitabah. Lepas kita tulis, sebab kita ni kadang ada orang dia kuat ingatan, ada orang dia tak kuat ingatan, perlu tulis. Macam saya ni apa tak kuat, banyak tulis pun kadang-kadang kata apa, tulis lepas tu balik tak ingat dah. Okey, yang keempat tu al-kitabah tu. Yang kelima al-amal. Kita beramal dengan ilmu yang kita dapat. InsyaAllah ilmu tu akan lekat. Kalau tulis saja, hafaz saja, kita tak beramal, ilmu tu kemungkinan tak lekat dalam diri kita. Dan kita beramal. Dan yang keenam kata Allah Mubarak adalah an-nashru. Nashru itu apa? Kita share, kita sebarkan, kita kongsikan apa yang kita dapat di sini, berbalik paling kurang dekat ahli keluarga kita di rumah dulu. Kan sesuai dengan firman Allah SWT, wa anfusakum wa ahlikum. Dan pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu. Cari orang terdekat dulu. Share dengan orang yang dekat-dekat dengan kita dulu. Apa yang kita dapat. Sesuai juga dengan sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Boleh. Maknanya apa? Kalau sikit pun, kalau kita boleh kongsi dengan orang lain, insya-Allah ilmu tu dia akan melekat dalam diri kita. Itulah yang disebut oleh tabi'in ya, Abdullah Ibn Mubarak. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ilmu yang kita dapat di mana sahajalah, kalau saja di sini, di mana-mana sahaja, saya nasihatkan diri saya juga, peringatan 6 perkara itu kita sama-sama buat, insya-Allah ilmu yang kita dapat itu dia akan melekat dalam diri kita. Baik, itu sedikit mukadimah lah kita bilang tadi berkait dengan bila kita duduk dalam majlis. Selain daripada kelebihan yang kita berada dalam majlis ini, tuan-tuan dan puan dua yang dirahmati Allah sekalian pun dah sedia maklum lah, Tapi saya yakinlah yang duduk depan saya ni, duduk dalam istiqamah dalam majlis ilmu ni, buat itu bukan kerana kelebihan itu. Kita duduk majlis ilmu sebab Allah SWT perintahkan, Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk
untuk cari ilmu, kan? Sebab Allah suruh kita buat, bukan sebab kita kata Allah ganjaran kebaikan tu kalau kita dapat alhamdulillah. Tapi bukan sebab itu, sebab kita duduk dalam majlis ilmu sebab Allah yang suruh. Wallahu a'lam. Baik. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita sambung bacaan kita pada bab. Kita dah ada di hujung ni ya. Bab yang ke-130. Bab yang ke-130. Muka surat 218. 218. Kalau kita yang pertama ni dia last muka surat dia 247. Jadi kita ni kita sambung kitab yang kedua pula. Sambungan ada mufrad dia tapi jilid yang kedua. Jilid yang kedua tu kita tengoklah macam mana. Nak balik ke ataupun kita cari kitab-kitab lain. Kalau kitab ni maknanya kita dah baca dengan saya ni dah ada 2 buah kitab lah. 2 buah kitab saya baca. Kita orang kata apa? Umur masa kita ni sebenarnya tak lama kan. Betul tak tahu tuan mungkin dah banyak buku, banyak kitab dah baca. Kan? Kalau kita duduk masjid ni kita seminggu ada 6 hari kan. Kuliah maghrib tiap malam kan. Kalau hari Khamis malam Jumaat lah. So kita baca Yasin. Setiap malam paling kurang 6 kitab. So ustaz kita baca kitab-kitab yang berbeza 6. Jadi kalau 6 tu kita dah boleh khatam banyaklah kitab. Alhamdulillah kan. Sebab masa kita ni tak lama kan. Nanti kita boleh baca, tengok kita aman insyaAllah. Sama-sama kita baiki. Baik. Bab yang ke-130 susunan Imam Bukhari ini, iaitu bab ithmin man asyara ala akhihi bighairi rusyid. Bab ismin man asyara ala akhihi bighairi rusyid. Maksudnya apa? Bab pada menyatakan dosa yang orang yang telah memberi pandangan kepada saudaranya tanpa petunjuk. Maksudnya kita bagi orang yang minggu lepas tu kita dah baca tentang ada bila kita minta diberi pandangan, bagi nasihat, ia merupakan satu amanah yang kita kena tunaikan dan kita bagi nasihat dan bimbingan itu dengan ilmu yang kita ada, dengan kefahaman yang kita ada. Alhamdulillah. Sebab pada malam ni dia nak cerita dosa bagi orang yang memberi pandangan kepada saudaranya yang meminta pandangan, nasihat tanpa petunjuk ni maknanya tanpa ilmu. Dia tak tahu pun tapi dia berusaha juga nak bagi pandangan. Kan? Untuk orang minta satu hukum dia tak tahu. Tapi nak tunjuk kata dia hebat dan sebagainya, dia bagi tahu juga. Dia nasihat juga. Sedangkan nasihat ataupun petunjuk yang dia bagi itu adalah salah tanpa ilmu. Hadis yang ke-259. Hadis marfu', hadis ini hadis sahih. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsani Sa'id bin Abi Ayyub qala haddatsani Bakr bin Amr an Abi Utsman Muslim bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tak izin minum air sikit. Kalau tadi petang dia rasa cepat kering tekak. Apa sihat pun lah. Tanda-tanda nak demam ke apa orang lah. Sampai ni tak sihat malam ni. Cuaca panas hari ni kan. Dah lama tak hujan kita ni. Ya, minggu dah. Minggu dah. Dan agak panas. Panas, dia panas. Bagi tekak. Jadi nak kena cari strip seal lagi. Sebelum dia dia melarat. Saya ulang balik kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar wa man istasharahu akhuhu al-muslim fa ashara alayhi bighairi rushdin faqad khana wa man uftiya futya bighairi haqq fa ismu ala man aftahu atau kama qala.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, telah bersabda Nabi SAW, barang siapa yang berkata atas namaku sesuatu yang tidak aku katakan, maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kita tengok situ. Malam ni saya bercakap juga. Kita mungkin ulang kaji tentang huruf hadis sikit, kan? Sebab berkait dengan hadis ni, disebutlah kita ulang kaji sikit tentang huruf hadis. Apa yang Nabi sebut ni, barang siapa yang berkata ke atas namaku sesuatu yang tidak aku katakan, maka kata Nabi, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Ini satu riwayat. Ada banyak lagi riwayat lain, nanti saya baca. Berkaitan dengan kita bercakap tentang sesuatu, kemudian kita menyandarkan, menisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi tak kata pun, Nabi tak sebut, Nabi tak buat, tapi kita kata. Nabi kata apa? Orang yang macam ni, dengan sengaja, kan, dia membohong, dia berbohong, maka Nabi kata apa? Siap tempat dia di neraka. Kalau dia tabawa maq'adahu minan nar. Takut juga kan? Takut. Teman-teman macam Ustaz kat depan ni, saya sebenarnya, kerana kita cakap, kita baca dalam, mungkin apa yang kita riwayatkan tu mungkin riwayat yang tidak sahih. Tidak sahih. Disebut dalam ulum hadis, disebut sebagai hadis maudhu', hadis palsu. Hadis palsu. Kalau kita baca ulum hadis ni, hadis yang paling kuat, selepas Al-Quran disebut sebagai hadis apa? Hadis sahih. Hadis sahih ni dia terbahagi kepada dua pula. Yang pertama hadis sahih, hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih memang sahih, dia tak bergantung kepada riwayat-riwayat lain. Memang riwayat sanad itu sahih dengan sendiri dia, li dzatihi. Kemudian yang kedua, hadis sahih li ghairihi. Dia menjadi sahih, asalnya dia hasan, tapi sebabkan ada riwayat-riwayat lain yang cerita benda yang sama, tidak ada kecacatan dalam tu, menyebabkan dia naik taraf menjadi hadis sahih. Tapi kategori dia hadis sahih li ghairihi, kan? Hadis sahih sebabkan ada dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis sahih adalah apa yang kita nak bicarakan. Kemudian yang kedua, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan pun dia dibagi kepada dua. Hasan li zatihi dan juga hasan li ghairihi. Dia katakan sahih li zatihi itu, dia ada hadis hasan li zatihi ni banyak, kan? Ada riwayat yang hadis hasan ini dinaik taraf jadi sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li ghairihi ni dia menaik taraf hadis hasan li ghairihi sebabkan ada riwayat-riwayat lain yang lemah, kan? Sebab lepas hadis hasan, hadis dhaif. Hadis dhaif. Dhaif ni ada sebab-sebab dia lah. Apabila tidak cukup syarat hadis sahih, maka dia jadilah hadis dhaif. Lepas hadis dhaif ni, dia berlaku dengan sebab oleh sanad. Sanad ni maksudnya apa? Rangkaian perawi. An itu sanad. Kemudian mungkin pada matan tu maksudnya apa? Lafaz hadis lah. Mungkin dia ada syaz. Syaz ni dia ada kejanggalan. Ada illah, ada syaz. Jadi sebabkan satu-satu hadis tu dia grade dia, taraf dia berbeza. Kemudian hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis palsu, hadis yang direka-reka. Dia kan Nabi tak pernah sebut pun, kan? Tapi dia hanya direka-reka. Nanti saya akan tunjuk nanti.
berkaitan dengan itu. Jadi yang disebut ni adalah mereka-reka, meletakkan, menyandarkan apa yang itu kepada Nabi SAW. Kita kena beringatlah, kita kena beringat. Kalau kita buat, kita melakukan dalam keadaan kita sengaja, kita tahu benda itu memang hadis tu hadis maudhu' ataupun hadis palsu, kita kongsi, kita baca, kita ni juga. Tapi kalau kita tak tahu, kan, kita tak sengaja, insya-Allah dimaafkan Allah Subhanahu. Baik. Berkait dengan riwayat dengan terjemahan ini, man taqawwala ala alayya man lam aqul fa yatabamma'un an-nar, dalam riwayat yang lain pun ada. Contoh dalam riwayat yang lain juga disebut di bawah riwayat Imam Bukhari, Nabi kata apa? Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang sesiapa yang berdusta di atas nama aku. Dalam riwayat yang saya baca dalam kitab Al-Mufrad ni, dia kata siapa-siapa yang berkata-kata. Okey, riwayat yang lain bila man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berdusta ke atas nama aku, maka siaplah tempatnya di dalam api neraka. Kemudian dalam Imam Bukhari juga mengatakan man ta'ammada alayya kadiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam api neraka. Okey. Kemudian Imam Bukhari juga ada menyebut, maksudnya sama tapi perkataan itu tukar sikit. Kan? Man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya di dalam api neraka. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, la taksibu alayya fa innahu man kadzdzaba alayya falyalijin nar. Janganlah kamu berdusta di atas nama aku, kerana ia suatu pendustaan di atas nama aku, tempatnya adalah dalam neraka. Kemudian dalam riwayat lain, man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Sesiapa yang menyampaikan daripada aku suatu hadis yang pada sangkaannya adalah dusta, dia tahu benda tu tak betul, maka dia adalah termasuk dalam kalangan pendusta. Jadi maknanya banyak riwayat-riwayat yang memberi peringatan tentang bahayanya apabila kita tahu bahawa hadis itu adalah hadis palsu, tapi kita sampaikan juga. Kita amalkan juga. Tapi kalau tujuan kita maklum, kita bagi tahu. Kita baca, kita bagi tahu ini adalah hadis palsu. Tak apa. Ini kalau kita tak bagi tahu, kita bimbang orang beramal dengan apa yang tidak disebut oleh Nabi SAW, apa yang tidak dibuat oleh Nabi SAW. Baik. Saya bawa tentang ini, saya ambil daripada Jaki ini berkaitan dengan hadis maudhu'. Kata sini terbahagi kepada dua. Yang pertama, memalsu atau mereka sendiri sesuatu ucapan, kemudian memperlakukannya sebagai sabda ataupun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia palsu ataupun dia reka sendiri, kemudian dia kata ini adalah sabda Nabi ataupun ucapan Nabi SAW. Yang kedua, memalsukan sesuatu ucapan yang bukan ucapan Nabi SAW, seperti ucapan sahabat. Kata-kata itu kata sahabat, tapi dia letakkan kepada Rasulullah. Kata sahabat, kata hukama, kata ahli-ahli sufi, mereka kata ini adalah sabda Nabi SAW, sedangkan itu kata-kata para sahabat. Ini juga termasuk dalam hadis palsu. Baik. Kalau kita tengok ke sejarah, apa faktor-faktor pemalsuan hadis ni? Yang pertama, berlakunya krisis dalam umat Islam. Yang kedua, ada juga orang yang mereka-rekakan ini secara ringkas untuk nak memburuk-burukkan ajaran Islam. Ada. Kita dibaca kan, tapi ada orang memang tujuan dia nak merosakkan umat Islam. Jadi dia reka. Kemudian ada juga disebut sini faktor-faktor kenapa orang
memasukkan hadis ni, iaitu nak merangsang orang ramai supaya berbuat kebajikan, nak bagi orang ramai ni seronok, masyarakat kita ni seronok beramal. So dibuatlah mereka supaya apa, nampak kebaikan, buat ini dapat apa gini. Kalau tuan ingat dulu waktu bulan puasa kan, malam pertama dapat apa, malam kedua dapat apa, sampai keluar dalam TV kan. Rupanya itu adalah riwayat yang palsu. Sekarang tak ada dah, kan, contohlah. Kemudian apa lagi? Mencari kepentingan dunia. Contoh, nak mengambil hati pemimpin, sudah reka. Dan lain-lain lagi lah. Jadi itu antara punca-punca apa nama berlakunya pemasukan hadis ni. Baik, jelas sedikit. Dari itu panjang lagi kalau kita faham lagi. Tapi itu antara punca-punca. Jadi kita nak kena beringat. Baik kan? Sudah sambung sikit dia punya tu. Dari itu jelas. Dalam yang hadis yang kedua 259 ni, yang pertama Nabi peringatkan kita supaya tidak berkata di atas nama Nabi SAW apa yang tidak Nabi sebut. Sebab balasan dia sangat teruk kan. Dia kata apa, memang dah ada tempat dah di dalam api neraka. Kemudian wa man istasharahu akhuhu muslim fa asyara alaihi bighairi rusyd faqad khana. Dan barang sesiapa yang diajak bermesyuarat oleh saudaranya sesama muslim, lalu dia memberi saranan atau isyarat tanpa petunjuk. Maksudnya apa? Yang seperti tadi lah, minta pandangan dan sebagainya, tapi dia beri pandangan tanpa ilmu pengetahuan yang dia ada, maka sesungguhnya dia telah mengkhianatinya. Faqad khanahu. Itu kita kena ingat. Saya pun nasihatkan diri saya juga. Kadang-kadang kita ni tak tahu pun, ilmu tak banyak mana pun, tapi bila orang tanya kita sibuk nak bagi, kita nak cakap, kita nak bagi tahu juga, sedangkan kita tak ada ilmu tentang itu. Dan barang siapa memfatwakan akan satu fatwa tanpa dasar yang kuat, iaitu tanpa hujah ataupun bukti, wa man uftiya bi ghairi thabtin fa ismuhu ala man aftahu, maka dosanya adalah atas orang yang memfatwakan. Kalau orang tu buat, kita bagi nasihat yang tak betul kan. Sedangkan apabila kita bagi nasihat, orang tu dia buat apa yang kita bagi nasihat tu, kesalahan yang orang yang melakukan itu, dia kembali kepada orang yang memberi fatwa, orang yang memberi nasihat. Sebab tu kita kena hati-hatilah. Kalau kita tak tahu, janganlah tak tahu. Wallahu a'lam kan. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Kadang-kadang ada orang ni, dia rasa dia macam dia tahu semua benda. Dia tahu semua benda. Baik, itu hadis yang ke-259. Hati-hatilah. Bab yang seterusnya adalah bab 131, yaitu bab at-tahab bainan nas. Bab ada menyatakan saling mencintai sesama manusia. Imam Bukhari susun satu bab dalam bab 131 ini berkaitan dengan suruhan untuk saling berkasih sayang sesama manusia. Ini pun kita mesti maklumkan kan. Hadis yang ke-260. Hadis ini parah dia hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Ibrahim bin Abi Usaid an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحبوا وأفشوا السلام تحبوا وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين
Atau kama qala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Nabi SAW bersabda, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidak masuk kalian akan ke syurga sehingga kalian memeluk Islam. La tadkhulul jannah hatta tuslimu. Syarat untuk masuk ke syurga Allah sekarang kepada riwayat ini, pertama mestilah Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keluarga Islam, kemudian sampai hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak uji kita dengan ujian yang berat, sehingga kita keluar daripada Islam. Alhamdulillah ini kita masih lagi nikmat Islam tu masih ada dalam diri kita. Nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat Islam itu. Dan tidak Islam, wala tuslimu hatta tahabbu. Tidak Islam kalian sehingga kalian saling mencintai. Jadi salah satu adab ataupun yang perlu dilakukan oleh semua Muslim adalah apa? Saling kasih mengasihi sesama manusia. Tidak Islam tu bahaya. Kalau kita ada bermusuh masa muka sesama kita, tidak Islam kalian sehingga kalian saling mencintai. Kemudian apa lagi? Wa afshis salam. Salah satu cara nak melebarkan kasih sayang, saling cinta mencintai kita sesama umat Islam ini, yaitu dengan afshis salam. Apa dia afshis salam? Menyebarkan salam. Assalamualaikum, jumpa salam. InsyaAllah kalau orang yang gaduh pun kan, kalau kita salam, kita bagi salam, permusuhan tu, pergaduhan tu, dia akan, InsyaAllah dia akan jadi baik. Orang salam pun susah nak bagi dah. Dia berat mulut nak bagi salam kat orang. Berat. Dia tunggu je orang bagi salam kat dia. Dia nak bagi salam kat orang, susah. Susah. Agak tak adalah kat sini. Bagi salam, Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu. Kemudian kita jawablah, Waalaikumsalam warahmatullahi, tambah sikit kan? Kemudian kalau orang yang dengar tu dia malah balik kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sambunglah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab lebih sikit lagi kan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Sekarang tu ya, boleh dah sekarang tu pun. Tambah sikit, wa maghfiratuh. Tambah lagi. Tapi jangan nak tambah juga kan. Apa yang penting jawab, Assalamualaikum. Kalau kita jumpa dekat, kalau duduk jauh, duduk atas motor, mungkin salam tu dalam bentuk isyarat. Isyarat kat tangan, tanda salam, tanda salam. Ataupun bagi horn ke, itu isyarat teguh, tanda salam. Itu cara nak apa kita kata? Nak saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai. Kemudian Salam tahabbu wa iyyakum wal bughdah, dan jauhilah kalian akan kebencian. Nabi minta apa? Supaya kita ni jauh daripada saling benci membenci. Saling benci membenci. Kerana sesungguhnya kebencian itu akan mencukur, yakni apa? Akan memutuskan. Ini akan fa inna hiya haliqah la aqulu lakum tahlib sya'ir. Maksudnya mencukur ni bukanlah maksud mencukur rambut tu, tetapi adalah
memutuskan silaturahim, ini memutuskan agama, walakin tahliquddin, dia memutuskan agama. Mudah-mudahan kita ni tidak jadi orang yang suka kepada permusuhan. Permusuhan. Dia lawan kasih mengasihi ni, sayang menyayangi adalah musuh lah. Musuh. Dalam ni insyaAllah tidak ada masalah. Tapi saya rasa dalam masyarakat kita kadang-kadang ada orang yang jenis ni, kan? Dia suka buat benda-benda yang boleh mewujudkan pergaduhan, mewujudkan permusuhan, mewujudkan salah faham. Mungkin ada. Dia tengok, tak boleh tengok orang buat baik, tak boleh tengok orang buat elok, kan? Ada je. Ini tanda-tanda orang yang tidak suka kepada kebaikan, tidak suka kepada orang duduk ramah, mesra, baik sebenarnya. Dia riwayat selain dia nak cerita tentang kebesaran juga. Ada orang dia tak suka. Dia tengok kita ni baik, hubungan baik, apa kan. Adalah dia cari jalan. Untuk nak bagi nampak kita bermusuh, nak suruh kita bermusuh. Mudah-mudahan tak ada dalam masjid kita, insyaAllah. Kalau ada, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia berkait dengan agama. Sebab dia memutuskan agama di sini. Baik, ini peringatan daripada Nabi sesuai dengan fungsi peranan Nabi sudah, iaitu memberi peringatan kepada kita. Baik. Surat 220, cerita yang sama diriwayatkan oleh Abdullah Muhammad bin Ubaid. Qala haddatsana Anas bin Iyad an Ibrahim bin Abi Asaid mislahu. Maknanya ada lagi riwayat lain cerita pasal yang Nabi sebut dalam riwayat saya baca tadi. Baik, yang seterusnya, bab ke-132. Bab pada menyatakan tentang kemesraan. Bab yang 131 tadi cerita Nabi sebut tentang saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Bab ini bab al-ulfati, iaitu bab berkaitan dengan menyatakan tentang kemesraan. Hadis yang ke-261, hadis marfu', haddatsana Ahmad bin Asim qala haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsani bin Wahb an Haywata bin Shuraih an Darrash an Isa bin Hilal as-Sadafi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhal mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yawm wa ma ra'a ahaduhuma sahibuhu. Daripada Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya roh dua orang mukmin yang saling bertemu dalam perjalanan yang berjarak satu hari dan tidak melihat salah seorang antara keduanya akan sahabatnya. Maksudnya apa? Maksudnya masa hidup di dunia ni, dua orang yang beriman, mereka semasa hidup di dunia ni, mereka ni saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai. Pada hari akhirat kelak, mereka ni akan dikumpul, roh mereka ni akan dikumpul, akan jadi kawan baik juga. Di dunia ni kita baik, di hari akhirat pun akan jadi kawan baik, orang yang saling kasih mengasihi. Itu antara kelebihannya. InsyaAllah lah, kan? Kebetulan yang ada masjid malam ni, kita tengok kawan kita di kanan sebelah, kan? InsyaAllah kita kasih, kita sayang, kan, kepada kawan kita. Dari akhirat kelak, kan, kita akan berjumpa balik dengan kawan kita yang kita kasih, yang kita sayang ini. Begitu juga dengan ahli keluarga lah. Disebut dalam konteks kita pada malam ni, tengok kawan kita sebelah tu, kan, akan kita berluat, akan kita benci, mesti kita rasa sayang, kita rasa suka dengan kawan kita. Jadi di hari akhirat lah, kita akan dibangkitkan, akan dikumpulkan bersama-sama.
Untuk ini semua dia akan jadi apa? Akan jadi saksi di hari akhirat lah. Kan yang kita buat kan, semua ni akan jadi saksi kan, kawan-kawan kita ni, insya-Allah. Sebab ada orang ada juga dia tak suka tengok orang baik. Kawan-kawan dia tak suka kan, ada tapi bukan dalam ni lah, tapi ada kawan tu suka sedekah pun dia tak suka. Kawan tu banyaklah buat benda baik ni, ada je yang tak kena. Tapi dalam ni insya-Allah semuanya saya seronok tengok kawan kita boleh solat berjemaah. Alhamdulillah, syukur kawanku boleh datang solat berjemaah. Betul. InsyaAllah itu tanda kita rasa sayang, kemesraan berada dalam diri kita. Dalam bab ni dia ada 3 hadis. Kita bacalah hadis ketiga-tiga ni untuk malam ni. Hadis yang ke-262. Hadis ni hadis mauquf. Hadis mauquf maknanya dia terhenti kepada sahabat saja. Hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Ibrahim bin Maisarah an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala an-ni'amu tukfar wal rahim tuqta'u wa lam nara misla taqarib al-qulub atau kama qala. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, nikmat itu diingkari, silaturahim diputuskan, dan kami tidak melihat lagi kenikmatan yang setara dengan kedekatan hati. Maknanya apa? Nikmat akan hilang kalau hubungan silaturahim itu terputus. Hubungan persaudaraan, hubungan kasih sayang, nikmat itu akan hilang. Sebab hubungan kasih sayang, hubungan baik dalam silaturahim ini dia merupakan salah satu nikmat. Kalau boleh saya katakan dia termasuk dalam nikmatul imdad, nikmat pelengkap. Kan, nikmat pelengkap dalam kehidupan kita ni. Kita ada kawan yang baik, kita ada sahabat-sahabat yang baik, kita ada ahli keluarga yang baik, kita ada pasangan-pasangan yang baik, kan? Kita jaga hubungan kita ni, dia merupakan satu nikmat. Tidak sempurna kita, tak seronok kita kalau kita hidup seorang-seorang. Kan? Tak seronok. Jadi saudara yang baik, sahabat-sahabat yang baik, kawan-kawan yang baik ni, dia merupakan satu nikmat. Jadi kalau kita putuskan hubungan itu, maka hilanglah nikmat tersebut. Hari ini kita seronok sebab mungkin ada kawan-kawan kita. Kan? Malam ni kita boleh duduk masjid, malam-malam sesuatu ni pun. Sebab apa? Sebab ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang baik-baik. Sahabat kita yang baik. Kita ada terpuasa masjid, itu adalah nikmatul imdad. Kan? Banyak lagi nikmat pelengkap ni. Itu kita kena jaga. Sebab kalau hilang nikmat itu, sudah pastilah akan hilanglah kemesraan, jauh daripada hati itu. Sebab kasih sayang, kemesraan ini dia datang daripada hati. Bila terputus hubungan silaturahim, hati itu dah jadi sakit, dah tak baik, dah sakit hati. Maka nikmat itu tercabut dalam diri kita. Itu dalam syahud kasih sayang sejati dan hubungan persahabatan yang tertanam dalam hati akan mengukuhkan persahabatan serta tidak mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh memutuskan hubungan silaturahim itu. Itu kita kena jaga. Kalau ada unsur-unsur, ada usaha-usaha nak memutuskan hubungan silaturahim, kita kena beringat, kita kena jaga. Itu kalau hubungan yang kuat, dia jaga. Dia susah nak terputus. Kalau ada lah pada malam ni, sekali saya juga, kalau kita ada bermusuh, kan, berdendam, sakit hati dengan sahabat-sahabat kita, kawan kita, apatah lagi dengan ahli keluarga kita, kan, kita sedang memutuskan hubungan silaturahim itu, hubungan persaudaraan itu, kita ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kesempatan yang ada ni, sambunglah balik, kan. Mungkin terputus hubungan silaturahim itu dengan sebab-sebab yang dah lama, sebab tanah, sebab keluarga, sebab macam-macam lah, kan.
kita hubungan kita dengan adik-beradik gaduh masalah, mungkin dengan macam-macam sebab, kan? Ambillah kesempatan ini untuk sambung balik, Dan hadis yang terakhir, hadis 263 ni kaitan dengan bab al-ulfah ni. Haddatsana Farwatu bin Abil Mawra qala haddatsana Qasim bin Malik an Abdullah bin Auf an Umair bin Ishaq qala kunna natahaddatsu inna awwala ma yarfa'u min nas al-ulfa. Daripada Umair bin Ishaq, dia telah berkata adalah kami saling bercerita, sesungguhnya yang pertama sekali yang diangkat daripada manusia adalah kemesraan. Maksudnya apa? Dicabut kebaikan. Kita kena jaga. Kita kena sentiasa menjaga hubungan kita sesama adik-beradik kita, hubungan kita sesama rakan-rakan kita dalam masyarakat. InsyaAllah apabila kita menjaga hubungan tersebut, hubungan baik tersebut, sudah pastilah kemesraan itu, kebahagiaan, saling kasih dan mengasihi itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak cabut dalam diri kita. Kalau kita jaga berkaitan dengan hubungan silaturahmi. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita akan sambung bab yang ke-133, iaitu bab al-mizah, bab pada menyatakan tentang bergurau. InsyaAllah. Kemudian minggu depan tu 50. Mungkin tak ada pun, sebab saya ada mesyuarat di Sabah pada Isnin pagi, jadi kemungkinan akan bertolak hari Ahad petang. Kalau jadilah, kalau tak ada apa-apa perubahan, jadi saya akan malu pada Ustaz Ghani lah. Kalau tak ada, saya akan malu kawan. Ustaz Ghani boleh cari ganti, tuan tak perlu apa-apa, skip lah, kan? Maknanya kuliah Majlis Ilmu terus berjalan seperti biasa. Wallahu'alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kuat itu sebenarnya datang daripada diri sendiri, namun hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya yang menyampaikan, dan juga jika ada manfaat untuk tuan-tuan, ambil dan kita sama-sama beramal insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq, billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.